أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, Selangor, Malaysia, Tuan Imam, Tuan Bilal, Totok Guru, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kabare moga-moga diparingi waras, amin insyaAllah. Wis madang waporong ketorone kayung ngelih wai sing ngelih insyaAllah madang nang syurga, amin insyaAllah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga, amin insya-Allah. Insya-Allah, sebelum kita teruskan, sukalah kita mulakan pertemuan ini dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu berserah diri kepada takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam,
serah diri kepada semua takdir Allah, lalu berdiri di sampingnya. Perkara ini perlu kepada tapak, kemudian binaan. Kemudian binaan. Perkara ini perlu kepada tapak, kemudian binaan. Biasakanlah diri kamu seperti itu pada semua masa. Pada malam kamu dan siang kamu, jangan sesekali kamu fikirkan tentang diri kamu. Yang harus difikirkan ialah hati kamu. Jika engkau dapatinya membuat yang baik, syukurilah Allah kerana itu, dan jika engkau dapatinya melakukan yang buruk, segera bertaubat daripada kelakuanmu itu dan fikiran dirimu yang salah itu. Ketika itu akan hidup agamamu dan mati syaitanmu. Sebab itu juga dikatakan berfikir sesaat lebih utama daripada beribadah semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, Tuan Pengarang menyatakan kepada kita berkenaan tentang serahkan diri kita ni semuanya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada beberapa tingkat. Dia serah diri ni maknanya tawakal, letakkan pergantungan pada Allah. Maka ada beberapa tingkatan, ya. Antara tingkatan-tingkatan serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya apa dia? Antaranya al-hub, ya, kecintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sudut cinta ni, cinta apa sahaja yang Allah Taala telah takdirkan kepada kita, ya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, apa lagi? Ya, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita juga dalam kehidupan kita ni, kita meletakkan takdir Allah SWT ni dalam keadaan kita redha. Dengan redha apa sahaja ketetapan yang Allah telah berikan pada kita. Tidak mudah dalam erti kata meletakkan ketetapan Allah Ta'ala. Nombor satu, seseorang itu bila dia mula sahaja meletakkan tawakal pada Allah, dia mula tidak mengadu kepada makhluk. Nah, ini dia. Semua masalah dalam hidup itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mula Dia mula rasa cinta, suka dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga dia mula Dia mula letakkan redha, ya, meletakkan redha kepada setiap takdir yang Allah Taala putuskan dalam hidup dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bagaimana seseorang itu dalam meletakkan takdir, dia boleh tak selalu cerita kepada makhluk. Ini jawapannya adalah mereka ini sentiasa banyakkan masa kepada Allah berbanding masa kepada makhluk. Kalau kita banyak masa kepada makhluk, kita cenderung untuk cerita masalah dalam hidup kita. Betul tak? Kita nak cerita masalah itu, masalah ini. Tapi kalau kita banyakkan diri kita ini kepada Allah, maka kita banyak mengadu pada Allah. Pagi, petang, siang, malam, kita kita salat dan sebagainya, maka kita banyak mengadu kepada Allah berbanding mengadu kepada makhluk. Tapi kalau orang pagi, petang, siang, malam kat kedai kopi, banyak mengadu kepada makhluk ke banyak mengadu kepada Allah? Banyak mengadu kepada makhluk. Itu dia. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, serah diri pada Allah Ta'ala ni, dia ada tingkatan lah. Tingkatan apa dia? Dia mula tidak cerita masalah dia kepada makhluk. Ya, yang kedua, dia mula suka dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kerana apa? Mustahil Allah menetapkan sesuatu yang buruk. Ya, kita ni bila kita tidak belajar, kita jadi orang yang kalut. Kalut ni apa? Kalang kabut. Ya, kalau bahasa Jawanya apa? Ada bahasa Jawa, kalang kabut. Tak ada, kalang kabut je lah. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, ya. Nanti dekat belakang tuan-tuan bantu saya, tuan-tuan. Saya nak dapatkan satu ayat kalang kabut dalam bahasa Jawa, ya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bila kita belajar, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan selamatkan kita daripada penyakit gopoh-gopoh. Bahasa Melayunya gopoh. Gopoh gapah. Kita kalau nak kaya, nak cepat. Tanda orang gopoh ni orang main judi. Ya, dia tak letakkan sandaran kepada Allah Ta'ala. Dia tak terima keputusan Allah. Ya Allah, kenapalah segaji saya sikit sangat. Gaji 1,000 je sebulan, 2,000 je sebulan. Orang lain ribu. Jadi macam mana dia nak dapat kaya? Dia tak sabar, dia main judi. Tuan-tuan, ketahuilah betapa setiap rezeki kita telah ditulis oleh Allah sejak azali. Dan rezeki kita sedang berjalan menuju kita. Tidak akan salah alamat. Sampai masa, ketika, detik dan waktu, dia akan sampai juga. Cuma sabar dengan tak sabar.
Dia sedang berjalan. Rezeki kita ni sedang berjalan menuju kita. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, rezeki sedang on the way, tuan-tuan. Sesiapa yang tak sabar, dia menggunakan jalan haram, dia menggunakan jalan, tak kisahlah merompak ke, ya. Contohnya dia nakkan projek, dia tak sabar, dia rasuah orang, lalah dia tak dapat juga. Contoh kan, memang berbanding orang yang sabar. Orang yang sabar, dia akan dapat sesuai pada, ya, yang sepatutnya. Tuan-tuan, dalam hidup, jangan kita minta sesuatu bebanan daripada Allah. Bila Allah Ta'ala tidak beri sesuatu pada kita, jangan kita minta pada Allah. Ini dia. Contohnya orang minta jawatan. Tuan-tuan, orang mukmin bila dia tak dapat jawatan, dia sujud syukur. Ini dia. Sebab apa dia? Sebab Allah Ta'ala mengalihkan sesuatu beban yang sepatutnya terbeban di atas pundaknya, tetapi Allah mengalihkan kepada orang lain. Ucapkan Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada orang minta tolong, ya, angkat apa dia? Angkat kelapa sawit malam ni tuan-tuan, 1 tan. Dapat WhatsApp, Assalamualaikum Ji, tak ada orang lah. Ya, boleh tak Haji tolong malam ni angkat kelapa sawit 1 tan dia. Gitu, Allahu Akbar. Buang terbiat aku dia. Malam-malam suruh aku angkat sawit 1 tan pula tadi. Tak ada orang lain Ji, tak ada orang lain. Kita pun Allah, kita pun solat maghrib dengan kuliah kejap. Lepas tu, Haji Alhamdulillah saya dah dapat orang dah ganti Haji tu. Alhamdulillah. Contoh kan. Ya, Alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala pindahkan bebanan itu kepada orang lain. Begitu orang yang mana Allah Masya ala Sayyidina Muhammad, ya, yang mana bila dia tak dapat jawatan, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengalihkan beban kepada orang lain, tidak kepada dirinya. Berbeza orang jahil, dia gopoh, dia nakkan sesuatu yang bukan bahagian dia. Maka bila dia dapat, Allah tidak membantunya. Ini dia. Allah Ta'ala bagi tujuannya nak menghina. Tuan-tuan, sesuatu yang mana kita tak patut dapat. Contohnya apa dia? Kita tak patut kaya, main judi kaya. Kita sedang dapat sesuatu yang menghina diri kita, yang merugikan diri kita. Nampak? Ini dia. Seseorang yang mana dia nak sesuatu yang bukan bahagian dia, lalu dia dapat, tetapi apa yang dia dapat itu bukan menyebabkan dia mulia, tetapi hina. Contoh, seseorang yang mana kalau dia boleh bersabar sampai satu masa dia berkahwin, orang muliakan dia, datang tahniah. Berbanding orang yang tak sabar, dia buat zina. Ya, orang hina dia tak? Orang hina dia sebab dia tidak sabar. Hakikatnya rezeki itu sedang on the way, tuan-tuan, on the way. Siapa yang mana dia sedang Ustaz, tapi sekarang saya belum ada anak lagi. Ya. Tapi hakikatnya rezeki itu on the way, dan ada sebahagian telah pun sampai, cuma kita tak menyedari. Meskipun kita tak ada anak, kita tetap dikurniakan kawan-kawan yang baik menjadi peneman hidup kita. Meskipun kita tak kahwin lagi, orang kawinan meneng je tu kan. Bukan orang kawinan meneng. Ya. Meskipun sedemikian, kita masih diberi keluarga yang baik, diberi kebahagiaan melalui dengan berbagai cara. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, hendaklah kita apa dia? Hendaklah kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wahai gulam, serah diri semuanya pada Allah, lalu berdiri di sampingnya. Bila kita dah serahkan diri pada Allah, dalam arti kata pertama, kita tidak apa dia? Kita tak mengadu pada Allah Ta'ala lagi dah. Tidak mengadu kepada makhluk. Kita hanya mengadu kepada Allah. Yang kedua, kita mula suka dengan takdir Allah Ta'ala. Sama ada khairihi wa syarihi, yang baik ataupun yang buruk. Sama ada kita mendapat nikmat ataupun tidak, kita suka. Kenapa dia? Kerana setiap yang ditetapkan oleh Allah pasti baik. Apa yang kita nak biasanya nafsu. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan pasti yang terbaik untuk diri kita. Sebab Allah Al-Hakim Maha Bijaksana. Mustahil Allah yang bijak itu, ya, menetapkan sesuatu yang buruk. Tetapi apa yang kita nak, kita jahil, kita tak tahu, ya, benda ni baik ke buruk, maka kita nak. Orang jahil, tuan-tuan, kita umpamakan seorang kanak-kanak yang dia tak tahu baik dan buruk. Maka apabila dia ikut hawa nafsunya, kalau kita ambil yang namanya apa dia, bawa anak-anak kecil, bawa pergi ke pasar raya, bagi dia troli, dia tak tahu apa. Dia main ambil makanan anjing, dia ambil. Ini dia, kerana dia tak tahu. Ya, tapi kalau kita semakin belajar, kita tahu mana yang perlu ambil. Kita pun tengok dulu bajet kita, cukup tak cukup duit. Ni orang mukmin. Ya, bila dia semakin belajar, dia tahu dalam hidup ni bukan semua benda yang kita perlu ambil. Tapi ada benda yang mana, ada benda yang perlu kita ambil, ada benda yang kita perlu tinggalkan. Kerana dalam hidup, tuan-tuan, kita bila kita dah tahu tujuan hidup di dunia, kita mula memfokuskan sesuatu yang boleh selamatkan kita. Tapi orang jahil, dia sibuk mengumpulkan sesuatu yang dia akan tinggalkan. Dia sibuk membina mahligai-mahligai istana yang hebat,
dia sedang membina sesuatu istana yang dia akan tinggalkan. Orang mukmin dia sedang membina istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia mula menyebutkan sesuatu yang dia perlu gunakan untuk menyelamatkan dia. Orang rugi adalah orang yang mana dia mengumpulkan sesuatu yang tidak boleh memberi keuntungan di akhirat, dan dia mula meninggalkan sesuatu yang boleh selamatkan dia. Adakah cerdik tuan-tuan seseorang yang mana di dalam laut yang dalam keadaan dia tidak pandai berenang, lalu ada pelampung yang bersebelahan dengan dia, lalu ditinggalkan. Dia tahu pelampung itu boleh selamatkan dia, tetapi dia tinggalkan, akhirnya dia tenggelam. Adakah cerdik orang yang tahu solat jemaah itu boleh bantu urusan akhirat dia, sedekah boleh bantu dia, yang mana bangun malam boleh bantu dia, baca Quran boleh bantu dia, qiyamul lail boleh bantu dia? Adakah cerdik orang yang kita semua sedia maklum tahu benda ni boleh bantu kita, tetapi kita tinggalkan? Bilakah penyesalan itu? Bila Israel datang. Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni tempat yang kita akan tinggalkan. Tuan-tuan, daripada Allah kita datang, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Tempat tinggal sebenar kita nun di sana. Kat mana? Akhirat. Akan ada lagunya Rabbani. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya tempat sebentar, cuma sekejap saja. Betul tak? Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, jangan sampai kita terperangkap dekat dunia ni sehingga menyebabkan kita apa dia? Lalai, leka. Ini dia. Macam mana ustaz tak nak bagi saya ni leka dan lalai? Jawapannya, duduklah dengan orang-orang saleh. Ni dia, duduk dengan orang saleh. Kita tengok apalah orang saleh ni sibuk pegang tasbih, duduk zikir je. Apalah kita tengok orang saleh ni kerja-kerja solat sunat, baca Quran, solat sunat, baca Quran. Ni dia, apa benda dia buat ni? Kita pun duk fikir apa benda lah yang disibukkan tu. Ni dia. Tapi kalau kita duk sibuk dekat kedai-kedai kopi, cerita pasal saham, cerita pasal tanah-tanah, itu je lah yang disibukkan. Tuan-tuan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya, bila kita dah meletakkan, menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berdiri di samping Allah Taala, ya, berdiri di samping Allah Taala ni maksudnya apa dia? Ya, maksudnya kita meletakkan, ya, kita kata keutamaan kita dalam kehidupan kita ni, ya, Allah. Seseorang tuan-tuan, ketika mana dia Allah Taala sayang pada dia, nombor satu dia akan meletakkan keutamaan dalam hidupnya adalah Allah. Bila bunyi azan, Allah. Ya, bila sesuatu peluang-peluang, ya, dia akan nilai dulu sama ada peluang ini dapat membantu dia ke dalam syurga ataupun menyebabkan dia jauh pada Allah. Ini dia. Kan dalam hidup kita, dalam hidup ni dia ada banyak tawaran-tawaran dalam hidup. Ya, ada banyak pilihan-pilihan dalam hidup. Nombor satu, diletakkan Allah itu di depan. Ya, akhirat itu menjadi imam, dunia menjadi makmumnya. Dalam apa-apa keputusan, bila anak-anak meeting nak buat pergi jalan-jalan, kita tanya, nak pergi jalan-jalan ni, ya, kat mana, kat mana? Ya, semua kita letak, ya, yang nama hari apa? Ya, kita nak buat hari Jumaat, hari Jumaat. Hari Jumaat kan ada solat Jumaat dia. Ini dia. Kita kan Islam, ya. Habis tu macam mana ya? Kalau nak buat hari Jumaat juga, ya, boleh. Ya, tapi kenapa dia? Kena bertolak malam macam tu. Ini dia. Ya, sebab kita kalau hari Jumaat kita wajib solat Jumaat. Maknanya semua benda ni kita letakkan Islam kat depan dulu. Dalam apa jua perkara. Ya, bila kita berjalan, jalan juga, solat juga. Ni dalam hidup kita, akhirat itu di depan. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, seseorang yang mana Allah Taala, ya, Allah Taala jaga dia, pelihara dia. Ya, yang kedua, Allah Taala akan jadikan sahabat-sahabatnya sahabat-sahabat yang saleh yang boleh memimpin dirinya ke akhirat nanti. Ini dia. Tuan-tuan, kalau nak tahu, tuan-tuan, Allah Ta'ala sedang pelihara kita. Allah Ta'ala hadiahkan kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang baik, ya, kawan-kawan yang sentiasa menunjukkan kita jalan yang benar. Itu tanda Allah Ta'ala mula nak pelihara kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala mula kurniakan kita rezeki yang halal. Mudah je tuan-tuan kita nak dapat rezeki yang halal. Allah Ta'ala tutup lubang-lubang rezeki yang haram. Ini dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ya. Kemudian yang keempat, ya, Allah Taala apa dia? Allah Taala bagi nikmat dalam ketaatan. Ya, kita nak buat taat ni, Allah Taala jadikan apa dia? Ya, Allah Taala akan jadi nikmat. Itu dia. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasakanlah diri kamu seperti itu pada semua masa, pada malam kamu dan siang kamu. Jangan sesekali kamu fikirkan tentang diri kamu. Yang harus difikirkan ialah hati kamu. Jika engkau dapati membuat yang baik, syukurilah Allah kerana itu, dan jika engkau dapati melakukan yang buruk, segera bertaubat daripada kelakuan itu dan fikirkan dirimu yang salah itu. Ketika itu akan hidup agamamu dan mati syaitanmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, ketika mana kita apa dia? Ya, ketika mana kita dalam hidup ini, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita dah mula letakkan fokus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mula sibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam 3 perkara. Pertama, menggunakan lidah kita untuk berzikir. Yang kedua, menggunakan hati kita untuk zikir. Dan yang ketiga, menggunakan apa? Menggunakan badan kita untuk beramal. Ini 3. Ya, lidah kita untuk berzikir, hati kita untuk berzikir. Ya, bila duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dengar kuliah saya, tapi hati sedang berzikir. Allah, 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 Allah. Ini dia. Ya, menggunakan lidah kita untuk berzikir. On the way pergi kerja, geng. Ya, naik motor, naik kenderaan daripada Kapar pergi Bukit Kapar ni, pergi ke Kuala Lumpur, kerja jauh dan sebagainya, gunakan untuk berzikir. Ya, kemudian gunakan jasad kita ni, badan kita ni untuk beramal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian, jangan sesekali fikir tentang diri kamu, tetapi fikir tentang hati. Jangan kita sibuk tentang luaran kita, tetapi kita fikirlah tentang hati kita. Hati ini tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga keikhlasan kita dalam setiap amal. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh rajin beramal ketika mana di depan orang. Ya, kalau misalnya tuan-tuan, orang dah balik dah sembahyang Isyak, kita, ya, ada urusan, kita singgah sembahyang di sini. Agak-agak lepas kita sembahyang Isyak ni tuan-tuan, kita sembahyang sunat ke kita balik terus? Ni dia. Kita tengok tak ada orang, kita main Isyak je lah. Tapi oleh kerana ramai orang, lepas sembahyang Isyak, kita boleh buat solat sunat tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab di sana ramai orang. Ada orang lihat kita, ada orang tengok kita. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi dalam hidup kita ni, kita mula betulkan. Solat sunat kita tu tak salah. Nanti tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok imam bangun, Bilal bangun, AJK bangun, tengok Tok Siap bangun, kawan-kawan kita bangun, kita pun jadi semangat juga nak bangun. Jadi sembahyang kita tu tak salah. Yang salah tu niat kita, betulkan je niat gitu. Tu Allahu Akbar, ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah. Dia. Ya. Ini kita sembahyang ramai-ramai ni nak bagi sergep-sergep. Kalau sembahyang sunat kat rumah tu, dia tak berapa sergep sangatlah. Dia tak ada semangat kan. Ni ramai-ramai dia jadi semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ya. Dan jika engkau dapati melakukan yang buruk, segera bertaubat daripada kelakuanmu itu dan fikiran dirimu yang salah itu. Ketika itu akan hidup agamamu dan mati syaitanmu. Sebab itu juga dikatakan, berfikir sesaat lebih utama daripada beribadah semalam. Ini dia. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah semalam. Maksudnya tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita fikir tentang dosa kita, kita fikir tentang kebesaran Allah itu, ya, kita muhasabah diri kita, ingat dosa-dosa kita, itu lebih baik daripada kita beribadah semalam dalam keadaan kita tidak ada ikhlas, dalam keadaan kita lalai. Ini dia. Tuan-tuan, kita dapat sesaat ingat Allah lebih baik daripada apa dia? Daripada hidup kita ni dalam keadaan lalai. Sebab ibadah ada 2. Satu ibadah zahir, satu ibadah batin. Zahirnya ibadah, zahirnya solat, zahirnya baca Quran, tetapi hatinya lalai. Solatlah lalai, betul tak? Ya, jadi ibadah itu 2, ibadah zahir, ibadah batin. Sebab itu Tuan Pengarang kata jangan duk fikir tentang diri, tapi fikir tentang hati kita. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai umat Muhammad, syukurilah Allah Azza wa Jalla kerana dia telah memadai dengan amalan kamu yang sedikit bila dibandingkan dengan amalan orang-orang yang terdahulu dari kamu.
kamulah umat yang terakhir, tetapi kamulah yang terdahulu kelak di hari kiamat. Siapa di antara kamu yang sahih, ya, yang sahih yakni bersih murni, tiada yang sahih seumpamanya. Kamulah pemimpin-pemimpin dan selain kamu dari umat-umat menjadi rakyatmu. Ya, wahai umat Muhammad, kata Tuan Pengarang, kita inilah umat Muhammad. Syukur pada Allah kerana kita ni Allah Ta'ala telah membadai dengan amalan yang sedikit nak dibandingkan dengan amalan orang-orang terdahulu. Kita ni tuan-tuan, beribadah kita cuma 60 tahun, meninggal dunia, Allah Ta'ala dah janji dah syurga. Orang dulu-dulu beribadah ribuan tahun. Syukur kita jadi umat Muhammad. Kita kerjanya sikit, ya, tetapi ganjaran pahalanya banyak, tuan-tuan. Nah, dia. Ya, sebab itu tuan-tuan, jangan ada di antara kita yang perasan dengan amal yang banyak. Dia jangan perasan tuan-tuan. Sebab apa dia? Walaupun solat kita banyak, baca Quran kita banyak, tapi kalau nak dibandingkan dengan yang namanya tidur kita, tidur je 6 jam. Ada tak orang yang mana beribadah 6 jam, tuan-tuan? Sembayang 6 jam, baca Quran 6 jam ada? Tidur je dah 6 jam. Jadi jangan perasan ibadah kita banyak, walaupun kita sangka banyak daripada orang lain. Ini dia, Ustaz, alhamdulillah lah, sejak saya dah pencen, dah taubat ni, saya punya solat saya ni, alhamdulillah banyak sikit. Banyak sikit, bukannya banyak, nak dibandingkan dengan masa lapang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini dia. Kamulah umat yang terakhir, tetapi kamulah yang terdahulu kelak di hari kiamat. Ya, kita ni adalah umat yang terakhir dan kita besok di akhirat adalah orang yang pertama sekali akan berada di hari kiamat. Siapa di antara kamu yang sahih, ya, yakni bersih murni, tiada yang sahih seumpamanya. Kamulah pemimpin-pemimpin dan selain kamu dari umat-umat menjadi rakyatnya. Ingatlah, selama engkau tetap menempati rumah hawa nafsumu, ya, dan tunduk kepada kehendak tabiatmu, engkau tidak mungkin menjadi sahih. Selagi mana kita mengikut hawa nafsu kita, selagi itu kita tidak akan menjadi manusia yang benar dalam hidup. Dalam hidup ni tuan-tuan, ya, kita kena meletakkan apa dia? Yang utama itu adalah apa dia? Ya, utama itu adalah, ya, kepentingan akhirat kita. Ya, bukan kepentingan dunia kita. Ya, sesiapa yang mengutamakan kepentingan akhiratnya, dunia itu akan datang. Ya, kita pentingkan akhirat dulu. Dunia tu nanti dia akan menyusul. Tapi kalau siapa-siapa yang mementingkan kepentingan dunia, maka akhirat itu nanti dia akan jauh. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Bila kita buat sesuatu, kita fikir, ni ada tak kepentingan akhirat? Kahwin contoh. Kahwin ni, adakah menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah? Kalau ya, kahwin. Kalau kita meniaga, adakah meniaga ni menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah? Kalau ya, meniaga. Dia. Kalaulah menyebabkan jauh dengan Allah, jangan tak meniaga, jangan tak kerja pula. Tapi betulkan apa puncanya tadi. Ini dia. Ya, puncanya apa dia? Puncanya contohnya kita lambat-lambat solat. Ya, mulai daripada hari ini kita walaupun meniaga tetapi kita tidaklah lambat-lambat solat. Ya. Contohnya kita apa lagi? Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya dengan sebab meniaga kita jadi malas baca Quran. Ya, jadi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kita berniaga tetapi kita rajin juga baca Quran. Ni dalam hidup kita. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, seterusnya, ya. Kamulah umat yang terakhir tetapi kamulah yang terdahulu kelak di hari kiamat. Siapa di antara kamu yang sahih, ya, yang sahih yakni bersih murni, tiada sahih seumpamanya. Ya, kamulah pemimpin-pemimpin. Kita ni adalah pemimpin. Ya, kita adalah pemimpin. Bagi orang-orang beriman yang bersih-bersih, kita pemimpin. Kita yang akan mengetuai rombongan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sebab apa? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, umat Muhammad ini special daripada umat-umat yang lain. Ya, Rasulullah ni, ya, kita dengan Rasulullah akan menjadi rombongan pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kemudian, tetapi kita yang awal besok, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang awal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah selama mana, ya, kemudian, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selama mana engkau telah menepati rumah hawa nafsumu dan tunduk kepada tabiat, ya, kehendak tabiatmu, engkau tidak mungkin menjadi sahih. Selama engkau berebut-rebut apa yang ada di tangan orang lain,
engkau ingin mencapainya dengan riakmu dan nifakmu, engkau tidak akan menjadi sahih. Ya, selama mana kita ni tuan-tuan, ya, mengikut kehendak tabiat kita ni malas, tabiat kita ni bertangguh, tuan-tuan. Selagi itu tuan-tuan, ya, kita akan menjadi manusia yang rugi. Ya, dan Allah maksudnya selagi mana kita ni sibuk mengejar apa yang di tangan makhluk, ya, apa yang kita sibuk. Orang ni tuan-tuan, kebilangan manusia di dunia ni yang dia sibukkan apa dia? Harta. Ya, kita sibuk. Orang lain nak harta, kita pun sibuk harta. Orang lain sibuk jawatan, kita pun sibuk jawatan. Selagi mana kita sibukkan sesuatu yang di tangan manusia, selagi itulah kita tuan-tuan sedang mengejar sesuatu yang rugi. Kerana apa dia? Kerana dunia ini tak ada nilai. Bilakah dunia ini menjadi ada nilai? Apabila kita menggunakan pada ketaatan pada Allah. Sekiranya tak digunakan pada ketaatan pada Allah, dia tak ada nilai. Kerana dunia kalau bernilai, nescaya orang kafir Allah Ta'ala tidak akan izinkan untuk dapat minum walaupun seteguk air. Itu dia. Dunia kalau ada nilai, Allah Ta'ala tidak izinkan minum walaupun seteguk air. Sebab itu orang kafir dapat minum, orang fasik dapat minum, orang munafik dapat minum. Itu dia. Ya. Tetapi kerana, ya, dunia ini tak ada nilai. Dunia ini tak ada nilai apalah. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu dunia ni kecil, tuan-tuan naik kapal terbang. Tuan-tuan naik kapal terbang, semakin tinggi kita tengok rumah siapa. Datuk siapa yang paling kaya sekali kat Malaysia ni, besar mana rumah dia. Dekat atas tengok kecil tu je dia. Ya, tanah mana besar, tanah ada 100 ekar. Dekat atas tengok kecil tu je dia. Itu dia. Ya, nah begitu jangan kita sombong. Itu kalau tanah yang ekel-ekel, yang rumah kita ni kecil mana? Allah, macam semut je tuan-tuan. Tu dunia ni tuan-tuan, hakikatnya kecil je, tak ada besar pun. Yang besar tu siapa? Yang besar tu hati kita. Hati kita tengok besar. Ya, kita terlalu karep-karep. Tu dia. Terlalu nakkan sangat. Ya, padahal dunia ini tak ada apa-apa nilai. Dunia hanya akan bernilai apabila dimanfaatkan pada akhirat. Contohnya rumah besar tapi kalau digunakan pada ketaatan, panggil orang, ya, buat majlis ilmu di rumah misalnya kan. Baca yasinan ke, tahlilan ke, buat majlis zikir, ada manfaat, ada nilai lah. Ya, apa-apa pun kalau digunakan pada ketaatan ada nilai. Kenderaan, ya. Baik itu tuan-tuan, cara kita menggunakan harta ni, Allahumma salli ala sayyidina perlu tahu dengan cara apa dia? Dengan cara menggunakan harta pada ketaatan. Gunakan untuk sedekah. Sebab itu ramai orang yang mana tuan-tuan, ya, dia kedekut nak sedekah sebab apa dia? Sebab dia sayang pada harta dia. Jadi cara nak bagi kita tak nak sayang pada harta macam mana? Sedekahkan. Sesiapa yang sedekahkan harta, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada penyakit gila harta. Tuan-tuan, orang gila kalau dibagi harta banyak mana tak akan bermanfaat tuan-tuan. Bermanfaat tak? Bagi duit banyak mana kepada orang gila, 1 juta. Bagi telefon, ya, dia boleh buat apa? Gila. Macam itulah tuan-tuan, orang tak nak sedekah, dia gila. Dia beli kereta sampai 40, dia pakai cuma 1, gila. Buat apa dibeli banyak-banyak tapi tak dipakai? Dia beli tanah banyak-banyak tapi dia tak pakai. Dia biar semak samun. Tu gila kita panggil. Gila harta. Gila ni banyak. Gila harta, gila tahta, gila jawatan, gila talak. Dan siapa yang sedekahkan hartanya, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada penyakit gila harta tuan-tuan. Itu dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah kelebihan orang sedekah ni. Ya, antaranya Allah Ta'ala akan apa dia? Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakit dia. Ataupun orang yang ditanggungnya. Tuan-tuan, kalau ada anak kita demam, wis meriang, putu ni meriang, wis rong minggu orak mari-mari tuan-tuan. Tuan-tuan sedekahkan harta, niatkan ya Allah dengan mudah-mudahan dengan kelebihan sedekah ini, dengan manfaat sedekah ini, kau sembuhkanlah putu ni nyongki. Itu dia. Ya, sebab hadis baginda Rasulullah jelas menyebutkan mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang sedekah ini akan mendapat naungan di akhirat. Tuan-tuan, naungan ni apa dia? Naungan ni perlindungan. Kita tuan-tuan, tiba-tiba tengah panas. Orang muda kata panas lit-lit. Orang Jawa panggil panas cepret. Itu dia. Panas tuan-tuan, pukul 12 tengah hari, dapat apa dia? Dapat duduk, masuk berteduh dekat dalam rumah, pasang aircon, minum air kelapa muda. Why not apple? Tuan-tuan, ya.
Itulah tuan-tuan, orang yang mana di mahsyar, ada orang yang mana mataharinya ya cuma sejengkal di kepala tuan-tuan. Ya, dalam ramai-ramai bilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, tiba-tiba ada sekumpulan makhluk yang mana Allah Ta'ala bagi bumbung, bagi perlindungan, yang mana dia dapat tenang-tenang berehat, seronok-seronok. Yang lain dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mahsyar. Ni orang yang sedekah. Yang keempat, orang sedekah ini ada pintu khas untuk masuk syurga yang namanya babus sadaqah. Yang kelima, sedekah ini dapat menyejukkan kehidupan kita. Hidup ni panas. Hidup ni walaupun duduk dalam aircon tapi pegel je karo nyai ni. Ya, ada kan kadang-kadang ustaz dekat luar kalau ajak pergi dolan-dolan okey. Duduk rumah je pantang nampak je rasa nak bergaduh aje. Pegel aje. Bengkak je. Itu dia. Jadi macam mana cara dia? Sedekah. Sedekah tuan-tuan. Ya, kalau kita ni bila dah berumur ni mungkin tak adalah nak bergaduh sangat. Tapi anak-anak kita ni kadang-kadang cerita masalah keluarga kan. Ya, panas. Ya. Ni apa saya punya suami ni nak minta cerai apa nak ceraikan saya lah, itulah inilah, dah tak sayang saya lah. Ya. Tapi kat luar kalau makan-makan tu okey je. Tapi kalau balik rumah je tengok muka menyampah je dia. Macam mana tu? Banyakkan sedekah. Sedekah tu bagi sejukkan rumah tangga. Ya. Yang kelima tuan-tuan, sedekah ini diumpama apa dia? Dia umpama ya mengeluarkan sumbat-sumbat yang ada pada singki. Singki tu walaupun lubang kecil tapi kalau ada batu satu je, 2-3 batu tutup habis. Jadi kita sedekah ni, zakat ni, dia ambil batu-batu tu melancahkan lagi rezeki kita. Tu dia. Tu tujuan sedekah. Sedekah ni tujuannya untuk apa dia? Untuk melapangkan lagi rezeki yang kita ada. Ya, banyak lagi lah kelebihan sedekah ni. Sebab itu orang-orang cerdik dia tahu, ya, sedekah ni dapat melapangkan rezeki dia. Jadi apa dia buat? Dia rajinlah sedekah. Itu dia. Ya, dia tahu sedekah ni takkan jadi miskin. Orang yang miskin siapa? Orang miskin adalah orang yang tak sedekah. Orang yang tertipu, orang yang tak sedekah. Sebab apa dia? Orang yang tertipu ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Asyaitanu ya'idukumul faqr wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Setan ni dia menjanjikan kemiskinan. Jadi orang-orang yang mana dia tak nak sedekah, tahan hartanya, dia adalah orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Sebab setan kata jangan sedekah. Setan dia bisik pada seorang itu 70 kali untuk supaya jangan sedekah. Jangan sedekah, nanti miskin. Tak tahu orang tu tak nak sedekah lah. Sebab dia termakan dengan bisikan syaitan. So orang yang mana dia sedekah tu maknanya dia telah lepas daripada 70 bisikan syaitan. Lepas dah dia berjaya. Sebab apa dia? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Dengan sedekah itu Allah Ta'ala menjanjikan pengampunan dan juga kelebihan-kelebihan yang banyak. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya Tuan Pengarang, ya. Selama mana engkau bergantung kepada hatimu tanpa engkau mengingati Allah, tidak mungkin engkau menjadi orang yang benar. Lagi mana kita cuma bergantung kepada perasaan-perasaan jiwa kita, bukan meletakkan bergantungan pada Allah. Kita akan tuan-tuan dalam hidup, kalau kita cuma bergantung kepada hati kita, kita akan jadi bimbang sentiasa. Ini dia. Kerana sifat hati ini berbolak-balik tuan-tuan. Ya, kita risau itu, risau ini. Ya, banyaknya kerisauan. Tapi kalau kita letakkan, serahkan pada Allah, hidup ni jadi tenang. Sebab apa dia? Sebab apa pun yang berlaku dalam hidup, pasti Allah Ta'ala akan beri jalan keluar. Apa pun yang berlaku dalam hidup, insya-Allah ada penyelesaian. Apa pun yang berlaku dalam hidup, insya-Allah baik. Itu dia. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, kurniakanlah ya kesahihan, yakni kebersihan dan kemuliaan hati dengan Engkau. Ya. Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksaan api neraka. Ini doa. Ya, tuan-tuan, hakikatnya ya, orang yang beruntung adalah orang yang berdoa, tuan-tuan. Ya, sebab apa dia? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyaklah ya yang namanya bahagian kita di akhirat. Sesiapa yang mana dia berdoa lalu Allah Ta'ala tak perkenankan di dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan di akhirat. Ini dia. Allah simpan doa kita. Tetapi bila doa kita tak mustajab, kita kena kaji balik. Kadang-kadang ada benda tuan-tuan, kita berdoa di tempat yang mustajab, pada waktu yang mustajab, tetapi doa kita terhalang mungkin kerana rezeki-rezeki yang syubhah ataupun haram. Seseorang yang mana dia pergi umrah dengan rezeki yang haram, walaupun dia berdoa dekat tempat yang mustajab,
berdoa dekat apa dia? Ya, berdoa mungkin dekat depan Kaabah. Dah berdoa dekat mana? Ya, dah berdoa dekat Raudah. Contoh kan? Ya, dah berdoa di Masjidil Haram. Tetapi apabila dia ada ambil rezeki yang haram misalnya, ya, lalu dengan sebab itu doanya tidak diangkat. Ni kita bimbang tuan-tuan. Ya, sebab itu telitilah rezeki kita. Lepas tu kita, ya, isteri apa, ibu-ibu pesan ke suami kita, bang, abang kerja ni dapat duit daripada mana ni? Kan? Abang kerja apa ni? Abang, ya, carilah rezeki yang halal. Ibu tak reda kalau abang cari rezeki yang haram. Ya, kita ni biarlah kita susah pun tak apalah sikit berbanding kesusahan yang besar di negeri akhirat. Ni dia. Ya, biar kita apa dia? Biar kita dapat sedikit bang, tapi halal berbanding kita dapat banyak. Ya, tapi kita akan sengsara di akhirat yang lama. Dunia ni kan kejap, selelok je. Susah sekejap. Tapi berbanding kita nak senang yang kejap, ya, kita akan susah lama lah. Itu dia. Dunia tempat penat, akhirat tempat rehat. Di dunia ni tuan-tuan, kita susah, tak apa, sabar kejap je susah. Itu dia. Nanti dekat akhirat insya-Allah, ya, kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya, ya, keutamaan bukan dengan kekayaan. Telah berkata Syekh Syidi Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu di majlisnya di Madrasah Al-Ma'murah pada hari Jumaat bertarikh 8 Syawal 545 Hijriah. Jangan selalu mengharapkan kekayaan. Wahai manusia yang fakir, jangan sampai engkau mengharap-harapkan menjadi kaya, kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaanmu. Dan engkau pula, wahai orang yang sakit, jangan sampai engkau mencita-citakan keafiatan, kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaanmu. Pakai akalmu dan pelihara buah amalmu, nescaya akan dipuji perkaramu itu. Memadailah dengan apa yang telah ditentukan Tuhan buatmu, dan jangan minta lebih dari itu. Sebab semua yang direzekikan Tuhan buatmu, lantaran permintaanmu itu nescaya akan menjadi kotor dan keruh. Ingatlah bahawa aku sudah mencuba semua ini, kecuali jika sang hamba itu memang terasa hatinya untuk meminta, maka apabila dia rasa terdorong untuk meminta, kelak akan diberkati apa yang dimintanya, dan akan dihilangkan kotor dan keruh itu daripadanya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, jangan selalu mengharapkan kekayaan. Ya, jangan sampai kita mengharapkan untuk menjadi kaya. Kata Tuan Pengarang, kerana mana tahu itu akan menyebabkan kecelakaan. Ulama ada menyatakan, ada kalanya tuan-tuan, kita boleh jadi baik dengan sebab kita tak dapat sesuatu. Ya, kita belum ada harta, baik je, rajin je baca Quran. Kita belum ada jawatan, elok je akhlak. Bila ada jawatan, kita terperangkap dengan rasuah. Akhirnya kita rasuah misalnya kan. Itu dia. Ya, sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan, jangan sampai kita jangan sampai kita minta sesuatu yang bukan, ya, kita mampu untuk memikulnya. Ya, sebab sesuatu, ya, yang namanya harta itu adalah ujian. Orang mukmin memahami tentang ujian sebenar dalam hidup. Ya, manakala orang-orang yang mana dia jauh daripada Allah, dia cuma memandang ujian itu apabila sesuatu yang dia tidak suka dalam hidup. Ya, tetapi hakikat orang mukmin memandang ujian ni semua benda ujian. Ya, sama ada sehat ujian, sakit pun ujian. Orang-orang yang jauh dengan Allah, dia cuma menganggap ujian tu sakit, ujian tu miskin, ujian tu bala. Ya, bala-bala apa yang menimpa dalam hidup dia. Tapi orang mukmin semua hidup ni ujian, kerana kita duduk dalam negeri ujian. Tuan-tuan, kita sehat pun ujian, kerana besok ditanya oleh Allah, nikmat sehat pergi mana? Ya, kita nikmat pencen ni tuan-tuan, ujian. Dulu kerja kita sibuk, bila kita banyak masa lapang, masa lapang ni kena tanya oleh Allah. Dulu dalam hidup ni tuan-tuan, kita banyak beralasan. Ya, yang mana kita baca Quran tak sempat, bangun malam tak sempat, banyak benda tak sempat, kita beralasan sebab kerja. Satu ketika Allah Ta'ala alihkan kesibukan kita. Allah Ta'ala, ya, beri peluang, ya, supaya Allah Ta'ala nak tengok kita ni jujur ke tak jujur sebenarnya. Ke adakah kita cuma mencari alasan dulu? Dulu ya ada alasan, bila sekarang Allah Ta'ala alihkan alasan tu, bila dah tak ada alasan ni, macam mana? Itu dia, ujian. Ya, masa lapang ujian, masa sempit ujian. Ada duit ujian, tak ada duit ujian. Ada duit, sedekahkan ke tidak sedekahkan. Masa tak ada duit, ya Allah bagilah harta banyak, mudah-mudahan dengan harta yang banyak aku sedekahkan. Ini dia.
Bila Allah Ta'ala bagi harta banyak, itu pun ujian. Sebab apa dia? Sebab semakin banyak harta, semakin penat kita nak jawab depan Allah. Ni dia. Kita kalau boleh, harta nak banyak. Tapi rupanya semakin banyak, semakin penat kita nak jawab di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ni dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya, ya. Apabila kita jatuh sakit, jangan kita segera minta sembuh. Sebab boleh jadi sakit itu lebih baik daripada kesembuhan itu. Ni dia. Jangan kita terburu-buru, jangan kita gopoh. Ya. Kita kalau kita tengok tuan-tuan, dengan sebab sakit ni kita boleh datang masjid, dengan sebab sakit ni kita boleh banyak baca Quran, dengan sebab sakit ni kita boleh banyak zikir. Ya, kalau kita ingat balik dulu sebelum kita gout, cimanih, darah tinggi, asma, batuk semua, masa kita nom-nom dululah, kan, muda-muda dulu, ada ke ibadah banyak macam ni tuan-tuan? Ni dia. Sebab itu ada hikmahnya. Ni dia. Ya, kesakitan, ujian itu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni dia. Sebab itu orang positif dalam hidup dia sentiasa melihat semuanya ada hikmah. Itu dia. Ya, insya-Allah kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertemu kembali hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Seterusnya, memadailah dengan apa yang ditentukan Tuhanmu dan jangan minta lebih daripada itu. Semua sebab yang direzekikan Tuhanmu buatmu, lantaran permintaan itu nescaya akan menjadi kotor dan keruh. Ya, sesuatu yang Allah Taala dah tetapkan dalam hidup kita ni dah baik dah. Tapi bila kita minta sesuatu yang lebih, dia akan mengeruhkan kehidupan kita. Seorang yang mana Allah dah takdirkan hidup itu begitu, lalu dia tidak bersabar, dia main judi, mengeruhkan kehidupan dia. Seorang yang mana dia ditakdirkan Allah Ta'ala dalam rezeki yang sedikit, lalu dia cuba melawan, ya, dengan cara dia merompak misalnya. Dia kaya tetapi dia sedang mengeruhkan kehidupan dia. Sedangkan Allah Ta'ala telah menyelamatkan dia. Dengan sebab harta yang sedikit, dia boleh ingat pada Allah, ya? Dengan sebab harta yang banyak, dia lupa pada Allah. Sebab itu dalam hidup ni, jangan kita minta lebih-lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang mukmin ni dia lebih banyak minta keuntungan akhirat berbanding keuntungan dunia. Boleh kita nak minta, tuan-tuan. Dengan dunia kita nak minta kereta, nak minta rumah, tak salah. Tetapi yang menjadi kekeliruan kita apabila kita lebih minta dunia berbanding minta akhirat. Sedangkan dunia ni sekejap je, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, seseorang yang mana tuan-tuan dia tahu, ya, dia nak sekolah, duit belanja dia berapa? Anak kita tahu. Ya, hari ni nak pergi sekolah, duit belanja RM5, dia minta RM5 je. Ya, kalau anak berasrama tu 30 hari, RM5 kali 30 hari tu. Contohlah berapa? Ya, 100 ke 100.5 ke RM50 ke. Ya, sebab nak duduk lama, mintalah banyak sikit. Ya, sebab nak duduk lama. Sebab bila kita tahu dunia kejap, minta sikit je lah. Yang lama tu kat mana? Akhirat. Patutnya minta yang banyak akhirat, sebab akhirat nak duduklah lama. Tapi kita ni minta banyak yang hak dunia ni, padahal kita minta sesuatu yang kita akan tinggalkan. Minta rumah akan tinggalkan. Minta harta banyak akan tinggalkan. Tak salah nak minta, tapi berpada-pada. Patutnya kita yang banyak minta ni akhirat. Dalam doa kita, kalau kata doa kita 5 minit, ya, seminit dunia, 4 minit akhirat, contoh. Ini 5 minit semua dunia, akhirat tak ada macam tu. Ini dia. Ini kekeliruan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ingatlah bahawa, ya, aku sudah mencuba semua ini kecuali jika sang hamba itu memang terasa hatinya memang untuk meminta, maka apabila dirasa terdorong untuk meminta, kelak akan diberkati apa yang dimintanya dan akan dihilangkan kotor dan keruh itu daripadanya. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita nak meminta, mintalah sesuatu yang boleh memberi manfaat kita di akhirat. Ya, minta dunia tu untuk apa dia? Untuk manfaat akhirat. Contohnya, nak kaya, kenapa nak kaya? Dengan kaya itu menyebabkan nombor satu, kita tak meminta-minta. Yang kedua, kita boleh infak harta kita kepada orang lain, boleh kongsikan harta kita kepada orang lain. Itu dia. Ya. Jadi apa lagi kita minta dalam hidup? Kita minta, ya Allah bagi rumah. Dengan sebab rumah itu, ya, kita dapat kebahagiaan dan kita dapat beribadah di dalamnya. Maknanya apa-apa sahaja permintaan kita, ya, tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia semata-mata. Sidi Jailani mahu mengajar kita supaya sentiasa bersifat qanaah. Sifat qanaah ni adalah sifat orang kaya. Orang kaya akhirat. Orang kaya dunia, ya, dia memang kerja nak banyak. Orang kaya akhirat, ya, dia seorang itu bila mana dia kaya, bila dia ada sifat qanaah. Qanaah ni makna rasa cukup. Dia buka je dompet dia tengok ada RM5, dia rasa cukup, dah kaya dah. Tapi kalau orang yang mana dia ada perasaan tak cukup tu, itu maknanya orang yang mana Allahumma salli ala sayyidina, ya, dia takkan kaya sampai bila-bila. Sebab harta ni nak banyak mana? Kita tuan-tuan kat dunia ni, harta ni kita nak kumpul banyak mana? 1 juta, 2 juta, 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion, itu dia. Kita cari banyak, sampai satu masa kita dah tak boleh guna dah. Kerana setiap nikmat itu Allah bagi tertentu, ada masanya. Ini dia. Ya. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesempatan pompong seorep ni, ya, kita gunakan kesempatan yang Allah Ta'ala berbaki, yang Allah Ta'ala bagi ni untuk kebaikan. Banyak dah kesempatan yang Allah dah tarik. Umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang sebelum ni Allah dah ambil dah nikmat tu.
Tinggal berapa hari lagi kat dunia ni kita tak tahu. Ya, kesempatan apa lagi dalam hidup, kesempatan dengan anak-anak. Anak-anak kita dah ada yang berkeluarga dah jauh dengan kita. Kesempatan dengan mak ayah dah tak ada dah nikmat mak ayah. Yang ada, yang siapa-siapa yang ada lagi mak ayah, gunakan sungguh-sungguh. Sebab kejap lagi dia akan berakhir. Kesempatan boleh datang masjid, tinggal berapa hari lagi boleh datang masjid. Besok Allah uji dengan sakit, telah hantar kat rumah. Berapa ramai kawan-kawan kita sekarang terlantar kat rumah, tak boleh datang masjid dah. Mana sementara kita boleh dapat peluang lagi ni, kita rebut. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada penyesalan bagi orang yang mana dia mensyukuri nikmat. Dan penyesalan itu hanya orang yang mengkufuri nikmat. Tak kala mana diberi nikmat, dia mensia-siakan. Jadi sekadar itulah perkongsian yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada kita bersama. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.